ومن كل شيطان مارد. بسم الله الرحمن على عبده بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Lepas kuat-kuat. Lepas daripada rawatan yang kita buat kali pertama tu hari, kan dah mandi dengan daun bidara, kemudian rumah tu pun kita dah ikhtiar untuk apa? Untuk benting dan sebagainya. Ada apa-apa tak? Maksudnya kat rumah tu masih lagi ada nampak kelibat ataupun rasa tak sedap ataupun badan abang macam mana, boleh cerita sikit tak? Basically kalau rumah kira tak ada nampak. Tak ada dah, alhamdulillah. Tak ada nampak. Selalu kalau saya balik rumah saya meremang. Ya. Memang akan beremang kalau masuk. Ni masuk dah tak ada. Tapi masih tak tahulah sama ni diri saya atau kat rumah. Tapi saya kalau duduk rumah tu saya jadi malas. Saya kalau keluar saya okey. Keluar okey. Tapi rumah kalau main isi rumah alhamdulillah okey dah. Okey dah. Tak ada apa sangat lah. Tak ada bayangan, tak ada yang kata nampak kelibat macam sebelum daripada ni. Kemudian masuk dalam rumah meremang belum remuk, semua tu dah tak ada lah. Dah tak ada. Cuma orang kata perasaan agak berat atau malas tu masih ada lah, juga sikit-sikit kan. Okay, tak apa, benda tu nanti kita akan cuba, orang cakap apa, dimakan masa jugalah. Sebab dalam tempoh macam ni sorry apa, garam tu apa nak bersihkan semua? Ke masih ada? Ada sikit lagi lah. Ada sikit lagi, okay, tak apa. Yang kat penjuru-penjuru yang tak nampak tu tak apa, biar aja. Tu tak ada masalah, biar aja. Cuma untuk pada diri abang macam mana? Diri sendiri? Pada diri abang Kacau macam mana? Kalau saya tengok muka wife saya, marah dia, membuat, terlalu membuat. Lepas tu jujur saya cakap, setiap kali saya solat saya menangis lah. Saya solat saya akan menangis. Saya teringat dosa-dosa saya. Kini ujian saya. Dan saya ada sikit menangis tu sebab saya terlalu rindu sangat anak saya yang nombor 1 ni. Terlalu memang sangat. tak dapat jumpa langsung? Tak dapat jumpa. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemudahan lah. Cuma sekarang ni kita nak fokus untuk diri abang sendiri lah. Maksudnya yang abang sebut tadi tu berkenaan dengan berat tu, abang rasa berat macam mana? Berat. Saya kalau bangun pagi lepas zuhur baru mandi, walaupun dah bangun subuh. Bermakna yang abang cerita tadi, kalau duduk dalam rumah tu dia jadi rasa malas tu lah. Sampai kata nak urus diri kita pun sampai tahap macam tu. Pagi tak makan, tengah hari tak makan. Saya takkan makan selagi saya tak keluar rumah. Dia sampai tahap macam tu. Subuh okey, dah bangun subuh, dah solat subuh, dah settle. Minum air, minum yang ustaz cakap minum air, kadang minum air kosong sikit. Dah duduk je, saya duduk. Temenung jauh pergi dah. Bermakna abang banyak berfikir jugalah tentang perjalanan hidup abang. Betul. Kemudian masalah yang berlaku kan, semua ni. Tak apalah, cuma satu je lah kan, berkaitan dengan masalah ni. Orang kata setiap manusia yang Allah Ta'ala letak atas muka dunia ni memang ada masalah masing-masing. Sebab dunia ni memang tempat Allah uji kita. Tak ada orang yang terlepas daripada masalah. Macam abang, Allah Ta'ala hantar masalah yang macam ni sebagai ujian. Saya ada ujian saya. Semua orang kita ni yang hidup atas muka dunia ni memang tak boleh lepas daripada ujian. Cuma Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, wabasyiris sabirin, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah nak tengok tahap kesabaran kita tu, kita meletakkan harapan kita tu pada makhluk ataupun pada Allah. Sebab itu dalam masalah yang berlaku kat abang ni, bermakna dia dua keadaan dan situasi. Pertama, masalah yang sebutkan sebagai gangguan tu sendiri. Yang kedua, dia melibatkan juga dengan masalah orang kata apa, psikologi yang ada pada diri kita lah, yang terlalu banyak kita fikir tentang itu, ini dan sebagainya. Dan abang kena ingat, bila mana pengaruh psikologi tu mempengaruhi diri kita, kita terlalu banyak berfikir, kita terlalu banyak mengenang tentang nasib kita dan sebagainya, di sana ada ruang dan ada jalan. Gangguan itu akan cuba menyerang kita. Sebab itu kalau abang tahu, orang yang mana kalau dia nak hantar benda yang melibatkan sihir dan sebagainya ni kan, sihir tu dia tak akan dapat menembusi diri seorang anak Adam sekiranya anak Adam punya rohani ataupun dia punya dalaman kuat. Sebab itu sihir ni kebiasaannya dia akan melemahkan dulu perasaan orang. Contoh, kita kalau tengok benda-benda yang melibatkan kain kuning, kita melibatkan pasir je depan rumah kita, kita akan tanah kubur, kain kuning, barang sihir dan sebagainya. Kalau mana kita tengok tu, kebiasaannya automatik jiwa kita akan down, lemah. Apa jadi kat aku ni? Kan? Siapa pula dengki kat aku ni? Bila dia jadi lemah macam tu, waktu tu lah jin ataupun makhluk halus yang membawa barang sihir tadi tu
segera masuk dalam tubuh badan kita. Mana ada ruang. Okey. Okey. Jadi sebab tu saya selalu pesan kepada setiap pesakit saya, bila mana kita ini menjalani proses rawatan ruqyah, pertama sekali jalan untuk kita cari adalah ketenangan. Sebab itu siapa-siapa pun, orang kalau datang jumpa saya, tanya, "Ustaz, saya ni sakit apa? Saya ni siapa buat?" Saya sama sekali tak akan jawab dan saya tak akan sebut benda tu bila mana dalam proses kita nak merawat untuk kita cari kesembuhan. Sebab fokus kita sekarang kita nak cari kesembuhan. Jalan kesembuhan tu datang dengan ketenangan, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, atas bantuan Allah Ta'ala untuk merungkai masalah yang berlaku pada kita. Sebab itu bila mana kalau kita menceritakan tentang orang ni hantar, orang ni buat, orang awak ni sakit sekian-sekian ni, kebiasaannya psikologi kita akan fikir apa? Dia akan fikir sakit tu lah. Kenapa lah orang buat aku, apa salah aku kat orang? Oi, jahat je dia ni buat aku gini. Jadi fokus untuk datangkan kesembuhan itu tak ada. Maksud dia lari daripada fokus perubatan. Jadi kita berubat ni asas dia kita nak cari ketenangan. Yang kedua, kita nak supaya Allah Ta'ala angkat penyakit ni segera daripada diri kita untuk kita jalani hidup secara normal. Sebab itu dalam berkaitan dengan kes apa ni semua, abang tak payah runsing-runsing lah, insya-Allah. Lagipun abang dah ada lawyer. Kan? Jadi biarkan lawyer kita buat kerja dan sebagainya. Apa nasihat yang datang daripada dia tu, kita anggap sebagai suatu benda yang memang terbaik untuk kita lah. Pasal kebiasaan lawyer, dia tahu apa benda yang dia nak buat, dan benda tu yang terbaik untuk kita dan kemampuan untuk diri kita. Jadi itulah, selain daripada yang abang kata rasa berat apa ni semua, macam tubuh badan abang yang abang cerita sebelum ni, ada rasa kejang, sakit apa ni semua, masih tak ada. Tu dah tak ada. Yang tu dah tak ada dah lah. Tapi paling ketara saya punya perniagaan lah. Masih lagi belum Jatuh. belum apa ni lah. Tak ada. Saya dah 15 hari kot tak kerja. Oh ya. 15 hari tak kerja. Memang tak ada langsung lah. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Masuk dia macam kalau ada job masuk tiba-tiba cancel. Masuk tiba-tiba cancel. Cancel secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya. Macam tu je lah, banyak macam tu lah. Tapi saya tak berputus asa sangat. Saya tengah ikhtiar lah nak buat benda lain. Yalah, tak apa, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkanlah semua tu kan.